Selamat pagi, Assalamualaikum. Ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini bertemu kembali 25 Disember 2020. Selamat menyambut Hari Natal kepada semua penonton MHI yang beragama Kristian yang menyambutnya. Dan pastinya ini adalah antara mungkin kita lihat kepelbagaian bangsa, budaya, agama kan muhibahnya Malaysia ini. Betul. Kita raikan semuanya. Kan sudah tentunya ini adalah semacam satu identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Semangat muhibah itu, saya percayalah perkataan muhibah itu adalah sangat-sangat sinonim dengan perkataan hormat ataupun respect. Walaupun kita tak semestinya mengetahui segalanya berkenaan agama ataupun budaya yang lain, tetapi apa yang penting kita sebagai satu negara mempunyai pelbagai agama dan budaya ini, satu saja iaitu respect ataupun hormat sama sendiri. Itu yang paling penting sekali. Dan semalam juga kita pastikan kita melihat bagaimana kan hari ini hari Jumaat, semalam Khamis kan. Sejak kemarin pastinya orang dah ramailah pulang ke kampung ambil masa ini untuk bercuti hujung minggu sebab beberapa hari ini kan cuti. Jadi dikabarkan juga rupanya sejak kemarin tu ada dilaporkan memang sesak jugalah lalu lintas mengangguk tepi tu. Kita kena dululah mengangguk, kesian dia tunggu lama dia. Berbatik hari ini ya. Ya, betul. Assalamualaikum, selamat pagi. Macam YB lah. Ya, betul. Panggil saya Datuk. Datuk. Amin. Okey, selamat pagi ucapkan assalamualaikum semua kepada semua penonton Malaysia hari ini. Betul. Dah memang berpusu-pusu orang pulang ke kampung, mengambil kesempatan untuk bercuti, dan kalau tadi saya sempat selak surat khabar ni melihat beberapa gambar di pusat pelancongan, tempat-tempat peranginan dah kembali aktif dengan pelbagai aktiviti dan juga pengunjung yang datang. Jadi ini memang satu perkara yang digalakkan juga walaupun berdepan dengan era pandemik ni, tapi digalakkan kerana untuk membantu kembali menggalakkan ekonomi, sektor ekonomi kita. Tapi dalam masa sama saya nak sokong poin yang diberikan oleh Sofia tadi bahawa kita hormat. Tapi ini adalah satu hormat semangat muhibah, hormat norma baharu boleh kita katakan juga. Maksudnya kita sambut perayaan masing-masing. Saya kira semua perayaan pada tahun ini disambut dalam norma baru kecuali tahun baru Cina kan. Sebab bulan 2, bulan 3 kita dah PKP. Jadi semua perayaan dah memang sangat berbeza pada tahun ini. Jadi semangat muhibah itu juga perlu agak sedikit berbeza lah. Kalau pada tahun ini hari Natal disambut pada hari Jumaat, Sabtu Ahad cuti, mungkin ada terus cuti sehingga ke hujung tahun. Jadi kalau pulang ke kampung tu juga dengan semangat norma baharu. Kita pun perlu berhati-hatilah sebab sekarang ni sepenuhnya dengan kawalan kendiri. Okay, itu mukadimah saya pada pagi ni. Terima kasih Datuk. Bukan saja perlu menghormati kita yang pelbagai bangsa ni tau, tetapi perlu menghormati juga SOP lah. Kan maknanya sekarang ni kalau kita lihat perkataan menghormati itu luas, sangat-sangat luas. Menghormati mereka yang mungkin ada keluarga yang positif COVID, jadi menghormati perasaan mereka juga. Dalam pada masa sama kita bersukaria, ada juga segelintir yang masih memikirkan bilalah boleh keluar dari hospital. Bagaimana barisan hadapan ini terus berjuang kan. Mereka berjuang habis-habisan manakala yang segelintir kita ni masih lagi macam dah tak ada dah. Sekatan dan sebagainya. Jadi ini adalah peluang dilakukan oleh mereka untuk bercuti dan sebagainya. Maknanya perlu berpada-padalah pada saat ini. Dan walaupun hari Natal ini boleh dibenarkan mungkin sedikit sebanyak kunjung-mengunjung, tetapi dalam jumlah maksimum kapasiti yang kurang dan sebagainya, tolonglah kalau anda ingin ke rumah seseorang ataupun anda mempunyai niat untuk mengadakan satu majlis makan kecil-kecilan dan sebagainya, kalau salah seorang daripada anda merasakan ada simptom tak sihat dan sebagainya, atau anda tahu yang dalam rumah anda tu mempunyai anak-anak kecil, warga tua, tolonglah elakkan. Ini antara perkataan hormat yang boleh kita tekankan di sinilah. Kalau mempunyai kebarangkalian itu dan kita tidak pasti, jangan lakukan, jangan keluar rumah, kerana ini untuk kebajikan diri anda dan juga orang ramai. Jadi kami harap agar itu juga dihormatilah. Kita sambut-sambut juga, kita raih-raih juga, tetapi SOP itu kita masih dalam keadaan yang tidak mengetahui apakah hari seterusnya kan. Betul. Inilah semangat muhibah norma baru kan? Betul. Semangat kita pada pagi ini. Okey, kita nak kongsikan juga beberapa informasi kepada anda. Maklumlah ini cuti umum, hujung minggu, penghujung tahun, tapi perlu kita ingat bahawa kita masih lagi dalam pandemik dan juga dengan situasi banjir dan juga masalah hujan yang turun. Dan ini amaran cuaca waspada warna kuning dan telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, MET Malaysia. Amaran cuaca waspada kuning dikeluarkan untuk negeri Sabah berkuat kuasa dari 25 Disember Jumaat sehingga esok 26 Disember Sabtu. Bahagian-bahagian terlibat adalah seperti berikut, iaitu di Tawau, di Lahad Datu, Sandakan, daerah Terupit, Kinabatangan,
beluran dan juga sandakan dan juga kudat. Angin kencang timur laut berkelajuan 40 hingga 50 km sejam. Maafkan saya. Dengan ombak mencapai 35 meter, jangka boleh berlaku di perairan negeri Sabah dalam tempoh tersebut. Kejadian ini boleh mendatangkan risiko limpahan air laut di pesisir pantai dan muara sungai kawasan tersebut. Kita sedikit risaulah kerana semalam kemarin disebutkan oleh KKM yang punya satu strain virus mutasi yang baru di kawasan Lahad Datu dan sebagainya. Jadi kami harap agar kalau anda berada di lokasi itu dengan cuaca yang tidak menentu ini, kalau sekiranya terjadi apa-apa, ambillah segala langkah yang diperlukan sekiranya pusat pembinaan sementara perlu digunakan, anda tahulah apa yang perlu dijaga. Baik. Kita boleh beralih untuk kita kongsikan artikel akhbar hari ini. Mungkin kita boleh perlukan di berita harian di muka hadapan. Ini bercakap berkenaan dengan miskin bandar. Pastinya apatah lagi kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini kan. Lagilah terkesan. Lagilah mungkin lebih ramai statistik atau jumlah miskin bandar ini. Pangkalan data selaras bantuan miskin bandar, satu pangkalan data penerima bantuan berpusat yang boleh dicapai semua agensi akan diwujudkan supaya agihan bantuan kepada golongan miskin bandar dapat diselaraskan dengan lebih berkesan dan sampai kepada golongan sasar. Dan ini antara 7 resolusi diluluskan Persidangan Meja Bulat dalam menyantuni kemiskinan bandar anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan semalam dan telah dimentangkan kepada Jawatan Kuasa Khas Kabinet menangani kemiskinan yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada awal tahun hadapan. Jadi laporan lanjutnya di halaman ke-6 berkenaan dengan bantuan ini. Saya rasa ini antara langkah yang sangat bagus sebab kita tak tahu kadang-kadang miskin bandar ni dia kan sangat rawak kan. Maknanya kawasan bandar ni besar dan sebagainya. Mungkin sebelum ini datanya kita dapat melalui macam pusat zakat, Majlis Agama Islam yang ikut negeri dan sebagainya. Jadi bila ada satu pangkalan data yang cukup sangat-sangat diberi gambling tenaga semua tu, jadi ini pastinya akan memberi peluang juga kepada mereka yang kadang-kadang tertinggal, kan, mendapat bantuan yang sewajarnya. Jadi ini di halaman ke-6 lah berkenaan dengan pangkalan data. Kita harapkan semuanya akan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Yang pentingnya bersifat inklusif lah pada tahun 2021 ini. Kita ingin sesiapa tertinggal. Baik, kita teruskan perkongsian di NSC ini juga berkenaan dengan sambutan Hari Natal di seluruh negara. Di halaman utama dikatakan cautious Christmas. Like all the other celebrations preceding it since March, it's Christmas with a difference this year. But like even COVID-19 numbers remaining high, the emergence of new strains and various SOPs to be followed, festive cheer persists albeit on a smaller scale with family and friends. Dan di halaman yang ke-8 dan ke-9 dia memberikan sedikit sebanyak gambaran bagaimana beberapa hari ini kita melihat bukan sedikitlah perbezaan yang sangat ketara, sama seperti sambutan yang lain di seluruh negara. Memang kurang sedikit ialah majlis keramaian, kemeriahan dan sebagainya, dan ramai satunya tidak mengambil langkah untuk pulang ke kampung seperti biasa. Dan ada juga di halaman yang sama di halaman 8 ini mengatakan bahawa a different Christmas even for Green Zone in Long Pasir Village. Walaupun di kawasan Long Pasir yang diwatakan sebagai zon hijau ini, kita melihat mereka juga yang berada di sana mengambil langkah untuk berjaga-jaga juga walaupun tidak pernah ada kes sebelum ini. Namun semangat itulah kita raikan untuk mereka memastikan keselamatan mereka sama sendiri, mengekalkan kawasan itu sebagai zon hijau. Dan kita harapkan agar ini tidak mematahkan semangat sesiapa sahaja rakyat Malaysia yang menuntut pada ketika ini. Apa saja kita lakukan, semangat kekeluargaan itu penting. Tak semestinya kita keluar rumah itu tidak meriah, kan? Ya, itulah kita kongsikan di halaman ke-8 dan ke-9 New Straits Times. Baik, seterusnya di Harian Metro. Betul, Harian Metro bersama dengan saya. Kita lihat di muka hadapannya ini berkaitan dengan satu perkongsian yang sangat menyayat hati. 5 beranak tinggal dalam kereta selepas rumah terbakar dan dikabarkan ataupun diberikan tajuknya sebagai Istana 4 Roda. 8 bulan lalu, S. Ganesh berusia 34 tahun bersama isteri dan 3 anak terpaksa menjadikan kereta sebagai tempat berlindung daripada panas dan hujan. Berikutan tidak mampu menyewa rumah. Malah si isteri juga melalui proses berpantang dalam kenderaan itu sebaik melahirkan anak bongsu, dan lebih menyedihkan ada kalanya 5 beranak berkenaan terputus bekalan makanan berikutan ketiadaan wang. Dan laporan ini boleh dibaca secara lebih lanjut di halaman ke-11. Juga turut dipaparkan beberapa gambar berkenaan dengan bagaimana 5 beranak ini terpaksa hidup di dalam sebuah kenderaan, kereta sahaja. Dan dilaporkan di sini juga pada satu ketika kisah sedih 5 beranak ini bermula selepas rumah mereka di Lebuh Carnarvon
di Pulau Pinang terbakar pada 6 April lalu menyebabkan mereka sekeluarga tinggal sehelai sepinggang. Dan sejak itu, permaiswari isteri kepada S. Ganesh ni yang hamil anak ketiga terpaksa berumah di dalam kereta bersama suami dan juga anak berusia 8 tahun dan 6 tahun dan menjadikan tandas awam di beberapa lokasi untuk mandi serta mendapatkan sumber air. Dan terpaksa berpantang juga dalam kereta dan ada kalanya kerana S. Ganesh ini bekerja sebagai pengawal keselamatan mempunyai pendapatan RM1,200 Malaysia. Katanya hanya mampu digunakan untuk membeli lampin pakai buang, mengisi minyak kereta dan bagi kerosakan kereta milik ibunya itu. Hendak menyewa rumah tetapi perlu membayar deposit yang tinggi dan kami tiada wang sebanyak itu. Dan ada satu ketika kejadian di mana mereka terpaksa memberikan air suam dan air kopi kepada bayi kecil itu kerana tidak mampu untuk membelikan susu dan terputus bekalan kewangan. Jadi boleh baca dengan lebih lanjut lampiran di halaman ke-11 ini. Ada juga dipaparkan nombor telefon Ganesh ni untuk kita berikan sumbangan sekiranya mampu. Okey, itu sedikit perkongsian di halaman ke-11 Harian Metro. Baik. Baik, dan kita kongsikan jugalah berkenaan dengan sedikit perkembangan semalam. Setakat semalam 1,581 kes baharu COVID-19 dicatatkan, 2 kematian dan 4 kluster baharu. Kalau dilihatkan juga statistik, Selangor masih lagi melaporkan kes tertinggi harian sebanyak 491. Kemudian Kuala Lumpur 379, Sabah 249. Jadi kalau ikat tangga ni sekarang ni agak mengusarkan jugalah kan, Selangor dan juga Kuala Lumpur. Apatah lagi cuti sekarang ni pun kita bimbang juga akan berlakunya pertambahan kes positif COVID-19 ini. Yelah, kita melihat pergerakan keluar daripada mungkin Kuala Lumpur dan Selangor ini ke negeri-negeri lain juga kita agak khawatir. Dan kita harapkan agar bersempena dengan Hari Natal hari ini, kita ingat juga apa yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menasihatkan bahawa sekiranya perlu melakukan rumah terbuka dan sebagainya, lakukan secara sederhana dan kita ingat sama mengingatilah antara sama sendiri untuk kurangkan segala kontak. Kalau tak perlu berjumpa tak perlu, dan jangan bersalaman kalau boleh. Ini antara peringatan yang sangat mudah tapi kadang kita mudah lupa juga kan, Hanif? Betul. Saya dah tak bersalam dah dengan orang. Bagus. Cuba untuk elakkanlah. Okey, kita nampak tadi berapa bilangan kluster yang masih aktif, tapi sedar atau tidak sebenarnya sepanjang kita mengalami pandemik ini bermula di bulan Mac, kita ada 468 kluster secara keseluruhannya dan sekarang ni masih ada 206 kluster yang masih aktif. Maksudnya kita masih banyaklah di Malaysia, dan ini antara kluster baharu yang dilaporkan semalam, tapi masih ada 206 kluster sebenarnya yang berada di sekeliling kita, dan itu yang perlu kita waspada terutamanya apabila kita berada dari zon merah. Kan, kalau kita dari zon merah dan kita keluar, kita sendiri yang perlu tahu bagaimana sebenarnya untuk menyantuni keadaan semasa. Tak semestinya kita tak boleh keluar ataupun mendapatkan barangan keperluan, perlu juga. Kita juga perlu keluar untuk bekerja, tapi kita yang perlu kawal diri sendirilah. Macam semalam saya pergi ke Zoo Negara. Bawa anak Sofia pun dah pergi, saya percaya. Semalam memang saya nak puji sedikit bagaimana cara mereka mengendalikan orang ramai yang datang. Memang pengunjung tidak ramai, memang jauh jarak-jaraknya, maksudnya tidak sesesak seperti biasalah keadaannya. Dan mereka ada sistem nombor kan, Sofia kan, diberikan kepada pengunjung untuk memastikan bahawa mereka masih terkawal keadaan berada di dalam tu. Dan pertama kali saya pergi ke Zoo Negara dengan keadaan yang sangat tenang. Betul, saya setuju. Saya boleh meluangkan masa dengan flamingo tu, berkejar-kejar dengan mereka. Saya kejar mereka, rupanya mereka kejar saya balik. Jadi mungkin dia pun, mungkin mereka juga sudah lama tak rindukan. Rindukan pengunjung. Betul. Apatah lagi tengok Hanif Miswan kan. Saya pun macam tu. Macam tu. Saya sukalah sekarang ni, walaupun kita dah masuk bulan-bulan ni, anak-anak kecil pun dah semakin memahami. Kita melihat anak-anak kecil dah memakai pelitup muka dan sebagainya. Jadi syabas kepada ibu bapa jugalah untuk memberikan satu peringatan dan memberikan mereka satu ilmu juga yang kita semua masih mendepani. Saya rasa pun setiap peringkat umur ibu bapa perlu mainkan peranan. Maksudnya bayi ke anak kecil, kita tak ajar dia macam seperti anak Farah sendiri pun memang pastinya pun mungkin memberikan peringatan kepada kawan-kawan yang lain kan. Dia peringatkan mak dia. Ingatkan mak dia sekali. Nampak tak? Itu bukan kita peringat dia peringat mak. Dengan maknya sekali dia ingat kan. Itu yang bagus tu. Bagus kan? Bagus. Tapi macam tadi Hanif katakan, bila pergi Zoo Negara maknanya melihat bagaimana kerjasama yang diberikan. Pengawasan, pemantauan.
Sebab ada segelintir tempat dah tak ada juga benda tu. Kan macam dia letak di atas meja tu, ambil hand sanitizer, ambil suhu apa semua. Kadang-kadang ada orang yang bertanggungjawab, alhamdulillah ada orang dia tak ambil peduli sangat pun. Betul. Kan? Jadi mungkin perlu jugalah dikuatkan kuasa juga macam kedai ke apa ke, kena ada juga pemantauan yang diberikan oleh pihak premis itu sendiri ataupun mana-mana tempat. Kadang-kadang saya pernah beberapa kali menegur seseorang itu kerana kan dia scan pengimbas suhu tu kan yang kita letak dahi kita. Ada yang meletakkan tangan saja, meletakkan siku saja dan tidak ditegur. Saya rasa perkara itu perlu kita ambil tanggungjawablah untuk mengingatkan. Kita jangan main benda ni kan. Tolonglah kalau kita keluar ke mana bercuti ke apa, kalau kita nampak seseorang melakukan perkara itu, kita ingatkan apa salahnya. Kenapa kita perlu di dahi? Sebab ianya bacaan yang paling tepat sekali banding dengan struktur kulit kita ini. Kalau di tangan agak tebal berada di kawasan tangan tu, tapi yang paling mudahnya bahasa kalau kita nak tahu kenapa perlu di dahi, kerana ianya menggambarkan keadaan suhu badan kita yang paling tepat sekali. Dan ianya sebenarnya bukanlah yang paling accurate lah bacaan tersebut, tapi di dahi ini memang sangat memudahkan untuk kita tahu keadaan suhu badan di dalam lah berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi janganlah nak mudahkan, sebab kadang-kadang tangan ni dia macam mudah, lepas tu dia style sikit kan. Kan selalu kita sekarang ni kan kebanyakan tempat atau premis kan dia pakai yang tet kat dahi tu kan. Dia ada ketinggian kan. Kalau misalnya anak kita yang pendek sikit tak sampai, macam mana? Angkatlah. Wih, anak saya berat. Anak saya berat. Fariha. Macam ni ha. Saya mudahlah angkat anak saya. Anak kalian saya fahamlah kan. Tapi mungkin perlu disediakan stool perlu ke jugalah kan. Kot yang ni kena jugalah. Maknanya premis tu kena yang tembak tu kena juga. Kan. Betul. Soalan yang tak perlu. Valid. Kadang-kadang rasa soalan macam yang KBKK ni. Kan. Kibat. Baik. Sebenarnya dengan hari Natal ni juga mungkin kita boleh juga memanggil kalian penonton-penonton MHI, berilah ucapan kepada kami di FB MHI kan. Kita akan baca selingan-selingan tu nanti di hujung rancangan. Mungkin ada rakan-rakan teman-teman kalian yang menyambut hari Natal ni, nanti boleh kita sampaikan salam kepada kalian. Kalau yang anda menyambut tu dah masak-masak dan sebagainya, bagilah tahu apa yang anda masak, menu anda hari ini, kita ingin tahu juga. Baik, kita perkongsian juga berkenaan dengan makanan. Betul kan? Saya rasa kalau perayaan ni makanan kan. Betul. Yang paling utama. Okey, kita kongsikan. Ini ada satu insan istimewa yang memberikan perkhidmatan penghantaran makanan percuma sempena dengan sambutan hari Natal ini. Dan kita ingin bersama dengan Sharon Nicholas Pillay di panggilan video yang jauh berada nun di Ipoh, Perak. Dan mungkin telah bersedia bersama dengan saya pada pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat hari Natal kita ucapkan pada Sharon Nicholas Pillay. Thank you. Yeah. Thank you. Mungkin kita nak kongsikan sebab kita ada baca satu artikel berkaitan dengan antara sumbangan yang anda berikan perkhidmatan penghantaran makanan secara percuma. Mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut apa yang anda lakukan dan bagaimana sebenarnya ianya dilakukan pada era pandemik pada ketika ini. Silakan. Okey, nama saya Sharon Nicholas Pillay. And saya ni student culinary. I did my diploma in culinary arts di Penang, KDU Penang. And then I went to Singapore. Saya kerja kat Singapore for a year. And I came back. Bila saya sampai balik, I continued my degree. And baru minggu lepas, saya habis saya punya final exam. And my sister, adik perempuan saya yang kasih saya idea tu, said, you boleh masak. Kenapa tak venture buat business ni? Okay. And then you can sell the food and do it for free. Send it for free. So I'm like, that's a very good idea. So I just started, like, out of nothing, I started. And now I'm getting all this support, love and support from my friends and family. Yeah. Nak tak nak, ianya adalah satu perniagaan kan, Sharon. Dan apapun perniagaan itu perlu mengambil kira juga dari sudut keuntungannya, dari sudut kosnya. Bagaimana anda mengimbangkan berkenaan dengan keuntungan sebuah perniagaan dan juga memberi perkhidmatan penghantaran ini secara percuma? Maksudnya mampu jugalah. Actually, bila saya buat costing tu, I didn't take into consideration about my petrol. Saya langsung tak ingat tentang petrol. So the petrol, I bear the cost on my own. It's like giving back to the community. So makanan je yang saya charge. Yang travelling tu around Ipoh saya pergi. Semalam pun
saya punya delivery took me 1 hour 30 minutes. Balik, pergi dan balik. So the cost of the petrol is bear by me. Okey, jadi maksudnya antara menu-menu yang ditawarkan untuk dibeli oleh orang ramai mungkin boleh kongsikan juga, sebab saya melihat gambar-gambar dan juga video yang dikongsikan ini memang sangat menarik. I'm selling lamb chop dengan chicken chop. So it comes with 2 choices of sauces. Satu ialah black pepper sauce and the other one is mushroom sauce. And for lamb chop, there's one special sauce that I give, which is mint sauce. Bagaimana sambutan pelanggan anda dengan orang ramai dengan menu yang diberikan dan kemudiannya dengan memberikan servis perkhidmatan secara percuma ini? Actually, it's exceeded my expectation. Really exceeded my expectation. Bila saya mula tu, saya ingat saya nak ambil 10 order je. 10 ayam, 10 lamb. Yeah. But as of yesterday, saya dah ada 50 order dah. So, and nanti for lunch, I've got around 11 orders. Okay. And for dinner, I've got 14 orders. So, yeah. Memang sambutan tu memberangsangkan lah. It's very, very good. Ya, okey. Anda melihat, sebab ini kita mengambil semangat Hari Natal juga dan melihat kepada sumbangan yang diberikan ini. Anda melihat mungkin ini sebagai salah satu cara yang terbaik dalam memberikan kembali kepada masyarakat. Kita berdepan dengan pandemik, kita berdepan dengan pelbagai kesulitan lah di tahun 2020, bukan seperti yang kita harapkan. Mungkin ini memberi satu semangat baru, nafas baru kepada masyarakat juga, reaksi yang mereka berikan kepada anda dengan perkhidmatan percuma sebegini? Yeah. 2020 for me, it's a thought-provoking year. For me, orang shouldn't take it as a bad year. Yeah. People should take it as a thought-provoking year. It made me think, and I think that's how the community has to take and has to see things, and use this time to really think and see what is best for them in the future, and try to move along with it. Yeah. Ya, Saren mungkin boleh mengambil kesempatan ini untuk memberikan ucapan sempena Hari Natal dan juga kata-kata semangat kepada semua orang yang menonton, kepada anda dan juga family di atas semangat yang diberikan ini, dan mungkin untuk permulaan tahun baru 2021 yang bakal datang ini. Silakan. Okay. First of all, thank you very much TV3 and to my friends who have supported me and my family. Merry Christmas to all those celebrating and a Happy New Year to everyone else. May the coming year be a blessed one. Let this 2020 be a learning for all of us, and let's move on together. Thank you very much. Ya, terima kasih banyak juga Saren Nicholas Pillay yang sudah bersama dengan kita. Semoga berjaya diucapkan dalam urusan perniagaan dan juga selamat, berhati-hatilah dalam urusan penghantaran makanan di sekitar Ipoh tu ya. Thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu dia Saren Nicholas Pillay, antara individu yang memberikan perkhidmatan penghantaran makanan secara percuma di seluruh Ipoh kabarnya. Dan ini diberikan demi memberikan semangat kelangsungan muhibah kepada seluruh pelanggannya dan juga memberikan semangat kepada semua orang yang menyantuni perkhidmatan makanannya. Okey, kita nak berhenti rehat seketika kerana selepas ini kita akan teruskan berkongsi kepada anda berkenaan dengan sambutan Hari Natal, dan kali ini kita ingin singgah ke Sabah pula. Jangan ke mana-mana. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan.
rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Anda masih bersama kita di Malaysia hari ini. Selamat Hari Natal kepada anda semua yang meraihkan hari ini. Semoga hari yang sangat meriah dan ceria bagi anda. Di segmen kali ini kita akan meninjau pula bagaimana sebenarnya keadaan semasa dan juga barangkali sambutan Hari Natal di Sabah pula. Dan bersama kita menerusi panggilan video Ilya Guntabit. Selamat pagi. Selamat pagi. Hello. Wah, sedapnya suara pagi-pagi ni. Selamat pagi Ilya. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal kepada MHI. Hello. Wah, cantik ada pokok Christmas di situ. Ya. Apa khabar Ilya? Baik, kabar baik. Okey saja. Okey saja. Jadi bagaimana keadaan pada ketika ini first day of Christmas, hari pertama Hari Natal kan macam mana ada sambutan bersama keluarga? Oh, okey. Sambutan keluarga pada Hari Natal ini I can say okey, cuma mungkin sedikit kurang sebab disebabkan pandemik ini. So gathering yang Elia buat semasa Christmas ini memang hanya kepada keluarga tertentu dan kawan-kawan tertentu sahaja. Disebabkan banyak lagi limit aktiviti-aktiviti untuk membuat Christmas di luar. Baik, betul tu. Tapi kerajaan negeri pun ada membenarkan kunjung-mengunjung, open house yang kecil-kecilan kan? Ilya dan keluarga ada membuat majlis jamuan kecil-kecilan juga ke? Oh, kalau hari ini ada sebenarnya sudah 2 hari. Semalam Elia ada pergi ke Christmas dinner untuk gereja. Yeah. And then this year pun hari ini pun juga sama juga akan pergi ke tempat destinasi Christmas sebentar lagi selepas saja interview ni. Baik, itulah tempat destinasi Christmas. So tentunya mungkin Ilya boleh kongsikan sedikit sebab SOP juga dikuatkuasakan di gereja kan? Adakah segalanya berjalan dengan lancar setakat ini? Semua mematuhi SOP masih lagi berjalan dengan lancar. Ada juga certain gereja mungkin belum lagi buka, but certain gereja sudah buka, cuma SOP mereka still patuhilah. Macam duduk jauh-jauh, mereka limitkan beberapa orang di dalam satu gereja. Baik. Dan pada satu ketika dulu kan Ilya kan di Sabah sendiri kesnya sangat-sangat tinggi, tetapi sekarang ini semakin beransur pulih. Jadi bila Ilya keluar untuk melihat mungkin situasi semasa dan sebagainya, adakah semua juga masih berjaga-jaga setakat ini Ilya? Yes, sekarang ini I can say dalam keadaan baik dan still berjaga-jaga lagi-lagi di Sabah ini masih mengikuti SOP sebab kita tidak tahu dengan siapa yang kita kontak. Betul. Kalau macam Elia mau keluar dengan family pun still ada keraguan. So kalau ada benda penting macam tu kami akan hanya beberapa orang tertentu sahaja yang keluar untuk macam membeli barang. Dan kalau memang one family keluar untuk membeli Christmas gift or pakaian-pakaian Christmas pun kami akan pergi hanya dalam masa yang pendek. And then selepas kami selesai sahaja dan kami terus pulang ke rumah. Baguslah disiplin keluarga Ilya. Ilya, kita difahamkan sebelum PKP ni memang Ilya berada di Kuala Lumpur kan? Yes, semenjak bermula PKP dah pulang ke Sabah. Jadi selama bulan-bulan ini berada di sana, bagaimana keadaannya? Ilya dah mula membiasakan diri semula kembali di Sabah ya? Apa tu? Sorry? Sebab dah bulan-bulan berada di Sabah kan sejak bulan di PKP. Jadi segalanya memang berjalan lancar. Bagaimana Ilya mungkin perjalanan seni dah menghasilkan lagu dan sebagainya. Okey. Yes. Sekarang ini macam yang Encik Manis ini, Cik Manis ni katakan, memang susah untuk Elia ke KL sekarang. Jadi perjalanan muzik Elia still berjalan kerana sekarang social media macam seperti Instagram, YouTube sangat kuat. So tidak semestinya kita ke KL baru kita boleh sambung dalam nyanyian. Tidak. Tetapi Elia melakukan macam video-video cover pendek or macam Elia akan selalu tengok social media untuk belajar lagi dalam
bidang muzik ini. Seperti itulah. Ya. Ilya ada terdapat inspirasi tak bila kita melalui hari-hari pandemik ini? Mungkin Ilya ada menghasilkan lagu, menulis lagu dan sebagainya yang ialah berdasarkan apa yang kita lalui. Ada tak? Okay, sejujurnya kalau inspirasi I can say kurang. Ada macam sedikit kurang disebabkan pandemik ini kerana terlalu banyak halangan. Tetapi cara Ilya untuk mendapatkan kembali inspirasi, like I say, saya melihat YouTube, social media. Kadang-kadang Ilya banyak keluar di YouTube kan, kadang-kadang Ilya akan lihat balik perjalanan seni Ilya. Macam last year, Ilya pergi ke Amerika, Ilya lihat kembali perjalanan-perjalanan seni Ilya sebelum ini dan mendapatkan inspirasi melalui YouTube lah macam tu. Baguslah Ilya ni memang mudah mendapatkan inspirasi. Dan Ilya juga memberikan inspirasi kepada orang ramai kerana Ilya mengharumkan nama negara bila ke Amerika Syarikat dan sebagainya. Mungkin nak minta Ilya nyanyi sedikit lagu yang dinyanyikan bila berada di Amerika Syarikat, boleh tak? Oh, okey. Yang ada di Amerika Syarikat, apa-apa sajalah kan? Apa-apa saja, apa yang bersesuaian dengan Ilya. Oh, okey. Kalau silakan. macam tu, lagu yang saya nyanyikan adalah lagu English. Kira lagu lama lah. Saya bawa lagu Broadway, okey? Okey. Okay. And I am telling you, I'm not going, 'cause you're the best man I'll always know. There's no way I can ever go. No, no, there's no way. No, 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 no way I'm living without you. Itu antara satu lagu yang Ilya bawa di Amerika. Merdunya suara Ilya. Rasa macam Ilya berada di sebelah saya sekarang ni. Baik Ilya, terima kasih. Kalau ada sesuatu yang nak disampaikan kepada semua yang sedang meraihkan Hari Natal, semua yang meraihkan Christmas di seluruh negara, apa yang Ilya ingin sampaikan? Okay, all I want to say to all people out there yang menonton Malaysia hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Okay, dan juga walaupun kita menyambut Hari Christmas, tapi bila kita tetap jaga SOP, pakai mask anda dan juga bawa hand sanitizer di mana anda berada. Dan yang paling penting, sentiasa berjaga-jaga di luar dan juga di dalam rumah. Itu sahaja. Itu sahaja. Kita juga ingin mengambil peluang ini untuk berterima kasih kepada Ilya dan untuk mengucapkan juga kerana hari esok adalah hari yang istimewa bagi Ilya, hari lahir Ilya yang ke-20 ya? Ke-19. Hari jadi. Wah, selamat hari jadi. Happy birthday Ilya. Thank you. Daripada kita semua di Malaysia hari ini, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga kekal bersemangat lagi kerana Ilya ni memang pastinya memberikan semangat yang sangat bagus kepada kita semua pagi ini. Thank you so much. Terima kasih Ilya. Thank you. Terima kasih. Kekal selamat dan selamat Hari Natal ya. Selamat Hari Natal juga. Terima kasih. Itulah tadi kita baru saja berbicara dengan Ilya Guntabit, seorang penyanyi yang tentunya telah pun mengharumkan negara kita dan kini berada di Sabah untuk meraihkan Hari Natal yang sangat-sangat ceria juga bagi Ilya dan juga keluarga. Baik, kita akan beralih ke segmen seterusnya yang tentunya sangat-sangat menarik khususnya bagi ibu bapa. Ini berkenaan dengan My First Book, buku interaktif bagi kanak-kanak. Kita akan persembahkan dan persilakan pengasas Mami Hana Syahadan. Silakan. Risaunya anak-anak dekat rumah, sikit-sikit ada gadget nak tidur, ada gadget malam nak tidur, siang pagi semua pakai gadget. Siapa ibu ayah di luar sana yang ada masalah anak-anak ketagihan gadget macam ni? Kontak nombor yang tertera sebab Assalamualaikum, saya Hana Syahadan, pengasas Mami Hana nak bantu ibu ayah di luar sana untuk elakkan ketagihan gadget. Jom tukar gadget kepada My First Book yang lebih interaktif dan atraktif. Ada bunyi dan jangan risau, dalam ni dilengkapi dengan wuduk solat ABC dan mempunyai 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris serta bahasa Arab. Jangan terkejut kalau setiap muka surat juga berbunyi. Contohnya, bicycle dan yang paling best sebenarnya ada alif bata. Apa lagi yang kita nak untuk anak-anak kita? Inilah didikan daripada awal. Sebab tu sabda Rasulullah, anak-anak ibarat kain putih. Jadi ibu ayah yang di rumah membentuk mereka. Jadi inilah solusi. Pelaburan yang terbaik adalah untuk anak-anak kerana membentuk mereka jadi anak soleh dan soleha. Dan mungkin ada juga yang terlepas pandang dekat sini ada juga haiwan.
Okey, boleh tengok dekat belakang ada surah dan wudu. Dalam ni juga membantu anak-anak yang ada masalah kelewatan percakapan. Kontak nombor dulu. Sebab hari ni Mami nak bagi istimewa kempen. Siapa yang kontak akan dapat cabutan bertuah iaitu sebuah laptop untuk hujung tahun ni. Ini sangat istimewa. Harga adalah 1 unit RM139. Tapi saya slash, saya bagi harga RM69 saja. Jangan risau. Tapi nak best, you beli untuk 3 unit. Sebabnya kita ada promosi. Harga asal adalah RM417 sahaja. Cuma kalau kita potong lagi, saya akan bagi RM199 sampai depan rumah. Kos penghantaran. Jangan risau, kontak nombor sekarang. Dan yang paling best sekarang, boleh jadi ejen bersama dengan Mami Hana. Boleh dapatkan dengan ejen Mami Hana seluruh Malaysia. InsyaAllah buku ini akan membantu solusi untuk anak-anak yang ada masalah ketagihan gadget. Jom dapatkan dengan www.mamihana.com ataupun seluruh ejen yang terdapat di Malaysia. Segera kontak yang ada, nombor yang ada sebabnya kempen kita terhad, cabutan bertuah kita terhad, harga yang ditawarkan juga adalah terhad. Go kepada nombor-nombor yang tertera sekarang. Baik, itulah tadi sangat-sangat bersemangat. Terima kasih. Anda boleh dapatkan segera My First Book Mami Hana. Terima kasih ucapkan kepada Hana Syahadat, pengasas bagi Mami Hana. RM69 saja. Jangan lupa, jangan pastikan anda dapatkan untuk anak-anak anda. Kita berehat seketika, sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kepada anda yang baru saja bersama kami, terima kasih kita ucapkan. Teruskan memberikan ucapan sempena dengan Hari Natal pada pagi ini di Facebook MSI TV3 ataupun di penghujung siaran nanti boleh hubungi kami untuk kita berkongsi kemeriahan Hari Natal. Okey, kali ini kita nak teruskan. Kali ini kita ada perkongsian dari Glominus Skincare dan untuk itu saya serahkan kepada dua individu ini, iaitu Encik Erwandi Awis Joharin, pengasas Glominus Skincare dan juga Dr. Muhammad Faizal Ahmad, pengarah klinikal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensikau dan selamat menyambut Hari Christmas kepada yang menyambutnya hari ini. Dan terima kasih kepada Malaysia hari ini dan kru Malaysia hari ini kerana memberi kami peluang untuk memperkenalkan satu produk yang sangat berkualiti tinggi iaitu produk Glominus Skincare. Okey, saya Erwandi Awis bin Joharin, pengasas kepada produk Glominus Skincare dan di sebelah saya Dr. Faizal yang akan memberikan manfaat serta isi kandungan produk Glominus Skincare. Assalamualaikum, terima kasih saudara Irwandi Awis. Baiklah, pertama sekali produk ini terhasil kesan daripada pembuktian kesan positif di atas kulit wajah secara klinikal. Yang keduanya, produk ini telah didaftarkan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang ketiga, produk ini telah lulus ujian makmal yang mana ia tidak mengandungi unsur-unsur berbahaya seperti merkuri dan logam-logam berat. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada apakah manfaat ataupun keistimewaan utama produk Glominus Skincare ini. Yang pertamanya, ia mengandungi unsur antioksida yang sangat-sangat tinggi dari bersumber botani terpilih. Yang keduanya, ia mempunyai asid kojic, asid laktik, asid glikolik dan asid salisilik yang mampu untuk memberi kesan pencerahan yang sangat baik kepada kulit wajah. Jadi, sesiapa yang mempunyai masalah pigmentasi ataupun kulit yang kusam ataupun bintik-bintik hitam, ia mampu membantu untuk menggunakan masalah anda. Dan seterusnya, sesiapa yang mempunyai masalah kulit yang kusam, kering dan sebagainya, kandungan asid hyaluronik dan juga butylene glycol mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi sekarang saya persilakan Irwandi Awis untuk ceritakan pengalaman beliau sendiri menggunakan produk Glominus Skincare. Okey, dulu kulit saya kusam, berminyak, berjerawat dan banyak bintik hitam. Tetapi selepas menggunakan produk Glominus, kulit saya elok, tidak kusam, tidak berjerawat, glowing, flawless. Dan untuk hari ini, promosi normal price 267, tetapi untuk hari ini saja special untuk Hari Christmas dan live Malaysia hari ini hanya RM200 sahaja. Jadi cepat-cepat DM nombor yang tertera di kaca TV anda. Sekarang. Yes, sebelum betul. Terlambat. So, sekiranya anda ingin menjana pendapatan untuk menjadi ejen ataupun stokis, boleh juga hubungi nombor tertera di bawah. Sekarang. Dan untuk melayari website kami www.glominus.com.my. So, kena dapatkan sekarang, okey? Baik, dapatkan sekarang, nampak. Glowing ke dia orang. Baik, kita nak teruskan pengisian MHI berkenaan dengan ini satu lagi buah tangan daripada Private Studios dan juga Wow Animation berkenaan dengan filem pendek pertama Ejen Ali, Misi Juang. Dan kita bercakap lebih lanjut berkenaan dengan Misi Juang ini. Kita
tampilkan dua tetamu iaitu Usama Zaid Yassin, Ketua Pegawai Eksekutif Wow Animation dan pengarah Agent Ali The Movie. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga Azimah Azman, pengurus animasi Primeworks Studio. Terima kasih bersama dengan kami. Terima kasih. Baik, ini sebelum kita berbicara lanjut berkaitan dengan misi juang Agent Ali ini kan. Tahniah diucapkan, maknanya gabungan yang sangat mantap akhirnya membuahkan anugerah baru-baru ini di Anugerah Meletup Era 2020 sebagai filem meletup. Wow, ini betul-betul meletup ni. Dan juga untuk gabungan kali ini, kalian tampil dengan filem pendek pertama. Jadi bagaimana idea ini timbul? Tiba-tiba filem pendek pula. Sebelum ni tahun lepas filem ni kan, The Movie kan? Dia idea tercetus bila inilah kita suasana COVID kan, kita dengan MCO, PKP. Dan dia sekitar inilah masa banyak kempen-kempen Merdeka hari itu. Saya terfikir macam rasanya mungkin untuk Agent Ali pun kita boleh cuba keluarkan some call to action ataupun orang kata apa, message yang nak disampaikan kepada semua orang tentang perjuangan kita menentang COVID ni. Dan masa tu kita biasa dengar hari-hari dalam berita, dalam TV, kita berperang dengan COVID, peperangan dengan COVID. Jadi saya terfikir macam mana kalau kita cuba visualisekan peperangan dengan COVID ni. Maksudnya ini isinya berkenaan dengan perjuangan Barisan Hadapan berkenaan COVID ini. Salah satu daripada orang kata apa, tujuan kita buat ni sebagai tanda penghargaan kepada Barisan Hadapan, selain daripada inilah kita berpesan atau menyampaikan mesej kepada semua orang. Baik, Azimah, untuk misi juang penutup tirai 2020 ni, jadi mungkin adakah ini merupakan misi terakhir Agent Ali ke bukan mana, ataupun ada lagi nanti perancangan seterusnya? Semestinya ada perancangan seterusnya. Jadi memang kami tak dapat menafikanlah dengan adanya pandemik itu banyak aktiviti yang selalu kita plan untuk Agent Ali. Contohnya hujung tahun kami akan ada event biasanya. Pergi on ground, jumpa maskot. Untuk penonton pengikut setia Agent Ali mungkin familiar dengan Mata Academy kan. Atas situasi COVID dan keadaan yang masih belum selamat, kami terpaksa tangguhkan sehingga situasi lebih sesuai ataupun lebih selamat. Jadi kami tukar plan. Kita mulakan dengan banyak lagi aktiviti online. So kami cuba, sebab itulah misi juang ni salah satu daripadanya, sebab kami akan riliskan di channel YouTube Agent Ali malam ni pukul 9.45 malam. Dan selepas tu kami akan ada engagement dengan fans selalunya atas konten. Selain tu kami punya shift pula is bila kami keluarkan produk baru, kita pergi ke pasaran online juga. So most of our staff will be available dalam bulan Januari onwards lah, ataupun baru-baru ni kami lancarkan staff macam permainan dengan Syarikat Permainan Malaysia, ada buku komik dan juga trading card untuk galakkan orang yang peminat kami yang stay kat rumah tu ada aktiviti lah. Cakap berkenaan tu ni kotak depan ni hadiah untuk siapa? Hadiah untuk siapa? Sama-sama kita berbual kan. So kami nak mostly misi juang sebab macam Cik Sama katakan tadi is also related to macam safety kan. So ada beberapa barang kat sini. Yang pertama is yang saya baru saja mention tadi, board game. Kan? So bolehlah nak isi masa lapang lah kan kita kat rumah tu. Dan juga ada buku komik dan trading card. So trading card ni sebenarnya collect lah. Available dekat kedai convenience store macam tu. Boleh kumpul dan macam boleh kira macam apa. Main lah. Dia ada memang satu kotak ni semua ada dalam ni. Sebenarnya yang kotak ni adalah macam activation kami untuk hujung tahun. Kita ada 5 orang personality lokal yang kita akan persembahkan. Dan kami nak promosikan all these new products lah. Okey, produk dah ada. Baru-baru ni Usama pun ada cakap kan, kata Agent Ali The Movie 2 tu, adakah ini misi juang ni teaser lah untuk yang kedua tu nanti? Bukan. Bukan berbeza. Baik. Jadi apa kaitannya? Mungkin tak ada, macam saya cakap tadi, misi juang ni lebih kepada orang kata apa,
call to action atau peringatan untuk kita semua sebab kita fikirkan tahun ni tahun yang sangat mencabar. Banyak pihak yang orang kata suffer loss dan in fact industri hiburan pun banyaklah terkesan kan. Jadi kita nak orang kata benda ni tak senang dan benda ni kita perlu tangani sama-sama kan. Jadi itulah call to action dan maksudnya kita nak kata macam let the adversary bring us together macam tu. Karakter bagaimana yang untuk misi juang ni? Karakter kita ada special cameo yang kita dah ada juga share di social media Ejen Ali, iaitu inilah penampilan khas watak yang our rendition of Tan Sri DJ Hisham. So nanti kita akan tengok kita punya hero jadi ejen. Oh, itu betul-betul hero tu. Bagi Prime Works tu lah, bagaimana menggerakkan pemasaran dan sebagainya kan dalam keadaan COVID sebegini. Apakah cabaran yang perlu dilalui? So macam saya sebutkan tadi, kami fokuskan promosi kepada online. Jadi kebanyakan produk kami boleh jumpa dekat platform e-dagang yang famous lah kan. Selalunya that's the best place to buy our stuff. So dalam bulan Januari pula memandangkan dah musim kembali ke sekolah setelah start balik, that's why kami akan keluarkan produk yang related to safety. So kami bakal ada in the market in January hand sanitizer daripada Carry Bag Buster dan juga face mask. So bolehlah anak-anak semua lepas ni pergi sekolah pakai mask Ejen Ali kan. Ejen Ali punya mask kan. Okay. Bila dah ada dapat anugerah dan kalian juga kutipan melebihi daripada 32 juta tahun lalu kan. Ini satu, bila nak datang balik ni kena betul-betul lah kualitinya. Jadi mungkin boleh sama-sama kalian untuk bagi tahu kepada peminat-peminat Ejen Ali yang memberi misi juang kata malam ni akan dilancarkan. Bersama? Jangan lupa saksikan animasi pendek misi juang di YouTube channel Ejen Ali 9.45. Dan juga malam ini di TV3 pada jam 10 malam ini tayangkan. Ya, so khas untuk sempena hari Natal ni di TV3 kami akan mula siarkan dalam bahasa Inggeris, alih bahasa Ejen Ali the Movie. So sebelum ni kalau masa raya tu kita tengok versi bahasa Melayu kan. Malam ni kita enjoy another version pula. Doakan yang terbaik. Nanti saksikan malam ini seperti mana telah diwarakan. Terima kasih Usama dan juga Azimah. Kita nak berehat seketika, nanti kita nak bersama dengan Hanif Miswan. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi.
Baik, terus bersama kami di Malaysia hari ini dan kita nak terus semarakkan perkongsian sambutan Hari Natal di era baharu, di norma yang baharu ini. Dan tadi kita dah ke Ipoh, kita dah singgah ke Sabah dan kali ini kita nak singgah dekat saja ni di Sepang, Selangor untuk bersama dengan salah seorang nama besar dalam industri kita yang masih lagi kita rindukan, iaitu Kak Francisca Peter yang telah pun berada bersama kami secara panggilan video. Selamat pagi. Kak Fran, selamat pagi. Ya, mungkin kita perlu dapatkan sedikit audio dari Kak Fran sebab saya tak berapa nak dengar. Tapi mungkin Kak Fran boleh mendengar saya di sini. Mungkin boleh kongsikan juga pada ketika ini sambutan Hari Natal. Sebelum itu, Merry Christmas kita ucapkan kepada Kak Fran dan juga sekeluarga. Ya, Kak Fran, kalau boleh cakapkan seketika, boleh onkan mikrofon yang berada di peranti itu. Baik, sementara kita menunggu, mungkin itu sedikit daripada Kak Francisca Peter, salah seorang penerima anugerah sepanjang hayat di Anugerah Bintang Popular baru-baru ini, dan kita ingin berkongsi berkaitan dengan sambutan Hari Natal yang ada di sana, dan ini mungkin sedikit mengalami gangguan masalah teknikal sementara kita nantikan, dan pastinya kalau kita nak imbas berkaitan dengan kehebatan Francisca Peter ini juga pernah kita bawakan setiap tahun. Pada setiap hari Natal, pastinya kita akan bersama dengan beliau untuk berkongsi antara kemeriahan dan kabarnya mempunyai sebuah karya jugalah, dan apabila diberi penghormatan ketika anugerah sepanjang hayat tempoh hari di Anugerah Bintang Popular, dan pastinya ramai. Sebab sebelum ini kita juga pernah bersama dan mengatakan bahawa ada sebuah karya bersama dengan pandemik ini dan juga memberikan semangat juga kepada orang ramai dalam bersama-sama. Jadi elok rasanya untuk kita bersama-sama beliau seketika saja lagi dalam memberikan juga pandangan dan ada sedikit perkongsian, dan sepatutnya berada bersama dengan kita pada pagi ini di sini. Tetapi untuk memberikan sedikit ruang sambutan Hari Natal bersama dengan keluarga, hanya bersama dengan kita di panggilan video. Dan masih lagi kita menunggu berkenaan dengan bagaimana keadaan Francisca Peter di sana, dan tadi kita dah dapatkan juga sedikit mood kemeriahan suasana sambutan Hari Natal bersama dengan Francisca Peter. Nanti kita akan cuba dapatkan perkongsian dan juga sedikit perkembangan. Mungkin di penghujung siaran nanti akan kita cuba dapatkan juga sekali di Malaysia hari ini. Tapi kita nak berhenti rehat seketika untuk kita teruskan perkongsian di MNCI. Menarik minggu ini, Sabtu, sisi istimewa Pak Long kesayangan kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ahad, pelbagai imbasan peristiwa dan cerita tular sepanjang 2020. Semuanya di Borak Kopitiam TV3. Baik, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, sekarang kita nak teruskan. Kalau tadi kita punya sedikit masalah teknikal, kita berjaya mendapatkan kembali Francisca Peter bersama dengan kita di talian telefon sahaja pada pagi ini. Di sidang video kembali bersama dengan kita. Okey, baik. Selamat pagi Kak Fran. Selamat pagi, selamat Hari Christmas semua. Akhirnya, selamat Hari Natal kita ucapkan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di pagi ini. Saya percaya mungkin ini adalah hari yang sibuk juga untuk menyambut Hari Natal seisi keluarga. Mungkin boleh kongsikan kemeriahan pada tahun 2020 ini mungkin sedikit berbeza. Kak Fran, silakan. Memang lain sikit kan. Dulu kita boleh jemput keluarga, saudara mara ataupun kawan, tapi tahun ni memang lain sedikit, abnormal sikit. So keluarga lah. But tiap-tiap tahun memang keluarga tu adalah mustahak. Yeah. It's satu celebration untuk keluarga first dulu. Tapi hari ni I think a bit more sebab pagi I kena siap with all this technical thing. So extra tu yang going on itu. So lepas ni of course be a bit more relax lah. Ya, dan kita nampak memang ada kemeriahan di rumah di belakang tu dengan ada pokok Christmasnya, dekorasinya. Mungkin ini idea siapa? Kalau setiap tahun siapa yang tanggungjawab? So dia punya decorations ni semua I kena cari the correct punya tempat dalam rumah ni so that dia punya internet also, dia punya connection bagus sikit. So kita buat all this just baru arrange certain place so that nampak ceria sikit.
Ya, betul. Okey, kita tahu ini tahun 2020 sangat mencabar buat semua. Perayaan juga terpaksa disambut dengan sedikit ala kadar. Kak Fran, bagaimana sambutan bersama keluarga, rakan-rakan, mungkin dengan SOP yang baru, dengan norma yang baru ini? I think norma baru ni, saya selalu kata abnormal, but kita, normal lah. Dulu kita selalu pergi gereja dulu dan lepas tu balik rumah. Kita ada makanan keluarga tengah hari dan lepas tu dia buka hadiah semua. But this year, of course, it's a bit different. Kita semua pergi online kan. All perayaan tu macam tu juga kan. So, all pergi online. And then Christmas also begitu juga online. Kita pergi gereja online. Then lepas tu kita have lunch, family Christmas punya lunch. Ada biasa sikit tapi yang lainan itu adalah kita tak bolehlah jumpa saudara mara, kawan-kawan semua. But family. I pun memang ikut SOP tu dengan begitu serius, sebab kita kena jaga semua, jaga kawan kita, saudara mara kita dan diorang juga jaga kita, dengan baik. Sebab kita tak tahu siapa yang ada carrier, carrier COVID, sebab kita tak tahu. And it bukan, kita tak boleh salahkan siapa pun. Kalau seseorang itu ada tu virus, dia tak tahu, because sometimes carrier tu memang dia tak tahu, you know. So kita cuma carry on our lives and kita just buat yang best sekali untuk semua, jaga semua. Betul. Yang penting jaga diri baru kita boleh jaga orang lain kan, Kak Fran kan? Betul. Kak Fran, bercerita mengenai kaedah sambutan secara online ni, saya juga sempat ke social media Kak Fran lah, melihat kepada satu perkongsian nyanyian sempena dengan hari Natal ni. Mungkin saya sendiri secara peribadi memang merindukan kelunakan suara Francesca Peters ni. Mungkin boleh memberikan sedikit bait-bait lagu sempena sambutan hari Natal ni kepada peminat dan juga penonton Malaysia hari ini. Wah, nyanyi sikit sekarang? Sikit lah, sikit. Okey. Ya. Come jangan. Come baik. Come jangan. Baik. Nak buah air. Oh, ada penyanyi latar? Nak buah air. Okey. Sing. Start to sing. Sing the one. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. And then Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Kami sampaikan selamat Christmas. Kami sampaikan selamat Christmas. Kami sampaikan selamat Christmas dengan penuh perasaan. Kami sampaikan selamat Christmas. Kami sampaikan selamat Christmas. Kami sampaikan selamat Christmas dengan penuh perasaan. Christmas. Yeah, bravo. Memang betul dengan penuh perasaan tu Kak Fran. Kak Fran, kita juga mendapat ialah satu betul. Baru-baru ini juga Kak Fran dinobatkan menerima pencapaian anugerah sepanjang hayat kan, di anugerah bintang popular. Mungkin boleh. Ya, terima kasih ya. Kepada semualah bintang harian semua. Ya, Kak Fran, mungkin boleh kita tutup dengan ucapan dari Kak Fran sendiri berkaitan dengan sambutan hari Natal ini dan juga untuk tahun baru 2021 yang akan datang ni. Silakan. Ucapan saya semoga di Malaysia kita semua hidup aman dan damai dan juga ikut SOP dengan serius untuk protect semua, sama-sama protect, sama-sama jaga kita semua. And untuk tahun depan dan kita doa supaya COVID ini akan hilang. It will go away, disappear dan kita boleh terus hidup dengan normal. Dan untuk masa depan, we pray for our punya Malaysia semua. Semoga kita berbagai kaum, agama, bangsa akan selalu sentiasa
bersatu. Kalau kita bersatu, united, kita boleh menuju dengan baik, success, everything together for the future untuk anak-anak kita di Malaysia. Ya, baik. Terima kasih banyak-banyak Kak Fran. Okay, thank you. Terima kasih. Selamat Hari Natal. Teruskan sambutan. Saya suka perkataan united. Merry Christmas semua. Thank you. Okey, baik. Itu dia Francisca Peters, penyanyi legenda kita yang sudi bersama kita berkongsi sambutan Hari Natal di Sepang pada hari ini dan juga pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan perkongsian. Kali ini kita bersama dengan rakan setugas Faria On. Silakan. Baik, terima kasih Hanif. Kita nak kongsikan ini satu perkabaran yang baik juga untuk semua rakyat Malaysia yang telah banyak membantu hulurkan tangan, ringankan beban. Jika setiap hari Ahad 6.30 petang di TV3, program Bersamamu akan kongsikan pelbagai kisah keluarga yang harus dibantu. Dan diam tak diam, rupanya tahun hadapan genap 16 tahun syarikat Faizah Sendirian Berhad menjadi penaja utama bersama dengan Bersamamu ini. Jadi hari ini kita nak berbicara langsung berkenaan dengan penyerahan sumbangan tabung Bersamamu dan kita tampilkan dua individu penting wakil daripada syarikat Faizah Sendirian Berhad iaitu Puan Najwa Abu Bakar, pengarah syarikat Faizah Sendirian Berhad. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Dan juga Puan Jadwa Abu Bakar, pengurus cawangan tengah syarikat Faizah Sendirian Berhad. Terima kasih bersama dengan kami sekali lagi. Baik. Sebelum ini, saya rasa ini kali kedua, kan? Sebelum ini tahun lalu turut menyumbang juga penyerahannya sebab ini adalah sokongan ramai juga kan pembeli produk syarikat Faizah Sendirian Berhad. Mungkin duit itu juga disumbangkan kepada tabung Bersamamu. Jadi kali ini bagaimana untuk kali keduanya membuat penyerahan sumbangan kepada tabung Bersamamu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya nak sampaikan salam Puan Najwa Faizah Bayu Mesir Ahmad selaku pengasas syarikat Faizah Sendirian Berhad yang mana beliau tidak dapat hadir pada pagi ini untuk bersama-sama kita untuk berkongsi rezeki. Okay. Alhamdulillah pada kali ini syarikat kami turut dapat menyumbang jumlah yang sama iaitu RM150,000. Ini juga adalah hasrat Puan Haji Faizah sendiri. Jadi tahun ini, tahun 2020 ini jumlah keseluruhannya sebanyak RM300,000 yang kita telah menyumbang kepada tabung Bersamamu. Terima kasih banyak-banyak. Ini juga sokongan kalian juga kan yang membeli produk-produk syarikat Faizah Sendirian Berhad. Dalam kita berdepan dengan COVID-19 ini, pastinya ramai yang terkesan. Jadi bagaimana pula dengan prestasi syarikat Faizah dalam mendepani pandemik COVID-19 ini, Puan Jadwa? Alhamdulillah lah, terlebih utamanya saya memang bersyukur kepada Allah SWT kerana syarikat Faizah masih dapat mengekalkan prestasi yang baik dalam tahun 2020 ni sebab pengguna kita beli produk-produk kita bukan sekadar untuk kegunaan sendiri. Sebenarnya ada juga banyak NGO dan juga individu yang membeli dan menyumbangkan kembali kepada mangsa-mangsa yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. So dalam erti kata lain sebenarnya pengguna yang membeli produk Faizah ini turut menyumbang dalam tabung Bersamamu ni. Dan prestasi syarikat Faizah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dalam kita pandemik kan sebab program Bersamamu masih berjalan kan walaupun kita berdepan dengan pandemik kan pergi ke luas kawasannya kan. Bagaimana syarikat Faizah memberi sokongan ini jugalah kan untuk kita teruskan juga membantu dalam keadaan yang kritikal ni kan. Kami sentiasa mengambil langkah-langkah dan juga kami juga telah menyediakan garis panduan kepada syarikat dan kepada pekerja-pekerja kami dan juga pastikan mereka mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okay, dalam masa yang sama kami juga memang amat mementingkan keselamatan pekerja-pekerja kami. Di samping kita juga kena pastikan bekalan produk-produk Faizah tak putus dan mencukupi di pasaran. Setakat ini memang bekalan semua dalam keadaan yang baik lah. Alhamdulillah. So far kita dapat kawal dengan baiklah, alhamdulillah. Dan mungkin sebab dia kata tahun demi tahun kan Faizah sentiasa bersama dengan program Bersamamu menjadi penaja utama dalam memberikan bantuan dan juga sumbangan kepada keluarga yang memerlukan. Mungkin kita boleh nak tanya soalan mungkin tak dekat sini sepanjang tahun 2020 ni lah kan sebab banyak juga kita telah bantu sebab Bersamamu bukan ada TV saja, sekarang ini dah ada kapsul Bersamamu kan di platform digital. Maknanya dah lebih 50 buah keluarga yang dibantu sepanjang tahun ini. Bagaimana syarikat Faizah melihat
adanya perkembangan yang terbaru. Bukan saja di televisyen kita siarkan, tetapi kita nak membantu lebih ramai lagi keluarga yang lain dan kita luaskan platformnya ke digital. Alhamdulillah lah, sebenarnya memang itu niat Syarikat Faizah untuk membantu seramai yang mungkin. So dengan platform-platform ni dan juga kita pun berharap agar rancangan Bersamamu ni sentiasa ada konten-konten yang baru untuk menarik lebih ramai penonton, sebab lebih ramai orang yang menonton rancangan Bersamamu ni, so insya-Allah lebih ramai yang berminat untuk menyumbang. Jadi alhamdulillah kita memang matlamat kita memang untuk membantu orang ramai kan, sebab pengguna yang membeli produk-produk kami ni dia dalam masa yang sama turut menyumbang. Jadi kita menyampaikan amanah customer, pelanggan yang membeli dan dalam untuk memberi peluang mereka untuk sama-sama menyumbang. Saya tak langsung orang beli produk kita dan dalam masa sama orang pun menyumbang juga. Dan sekarang pun Faizah banyak juga kan produk-produk yang dikenalkan, bukan saja produk makanan dan sebagainya kan. Maknanya dah diluaskan kepada buku biografinya. Itu juga turut diselitkan juga. Baik, untuk perancangan 2021 ini, adakah nanti akan terus setia bersama dengan program Bersamamu? InsyaAllah. InsyaAllah lah, memang itu hasrat kita. Sebenarnya tahun 2021 ni dah masuk tahun yang ke-16. 16 tahun Syarikat Faizah dan Bersamamu, dan kami dengan Bersamamu ni dah begitu sinonim, yang mana syarikat kami selagi mana kita mampu, insya-Allah kita akan terus menaja dan memberi sokongan kepada rancangan Bersamamu ni. Baik. Mungkin juga sedikit ucapan kepada mereka kan yang telah memberi sokongan juga kepada produk Syarikat Faizah Senia Berhad, juga menjadi penyumbang, sebahagian daripada penyumbang kepada tabung Bersamamu TV3. Okay, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua pelanggan-pelanggan kita yang setia dan sentiasa menyokong produk-produk Faizah, dan saya minta kalau semua teruskan menyokong dan beli produk-produk Faizah, insya-Allah tahun depan kalau ada rezeki kita dapat menyumbang lagi untuk tabung Bersamamu. Insya-Allah. Dan hari ini kita nak kongsikan rezeki ini kan bersama dengan tabung Bersamamu TV3. Sebelum tu mungkin Puan Jaduar kata-kata untuk kepada pembeli jugalah, kepada penyumbang-penyumbang sebenarnya. Terima kasih juga kepada semua pelanggan-pelanggan yang membeli produk kami untuk kegunaan sendiri dan juga untuk menyumbangkan kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Sebab dalam situasi pandemik COVID-19 ni terutamanya, memang ramai orang yang amat memerlukan bantuan. Jadi pada masa ini kita yang mampu pada masa inilah kita boleh dapat memberi sebanyak sumbangan yang bolehlah. So terima kasihlah kepada semua pelanggan-pelanggan Syarikat Faizah. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Terima kasih juga kepada Syarikat Faizah Senia Berhad kerana terus menjadi penaja utama kepada program Bersamamu TV3. Dan hari ini kita nak kongsikan rezeki ini. Kita nak menjemput Puan Najwa dan juga Puan Jaduar. Kita bangun ke sana untuk bertemu. Wah, kita bertemu di titik pertengahan. Ya. Mari ke depan dan kita boleh kita menjemput yang bahagia Datuk Dr. Syed Hussein Al-Junid, pengurusi kumpulan Media Prima Berhad, untuk penyerahan dan penerimaan mock check sumbangan daripada Syarikat Faizah Senia Berhad, penaja utama program Bersamamu TV3. Ini dia kali yang kedua, jumlahnya RM150,000 kepada tabung Bersamamu TV3. Baik. Dan mungkin sedikit ucapan daripada Datuk Dr. Syed Hussein Al-Junid, pengurusi kumpulan Media Prima Berhad di atas penyerahan ini. Bagi pihak Media Prima, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Umi Faizah kerana memberi sumbangan sebanyak RM150,000. Dan ini adalah kali kedua dalam masa 3 bulan kita menerima, dan insya-Allah ia akan memberi manfaat sebanyak 60 keluarga. Dan sumbangan ini yang saya difahamkan adalah tahun ke-15 dan akan masuk ke tahun ke-16, di mana telah bermula pada tahun 2005. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Syarikat Faizah, terutamanya Puan Umi yang telah banyak membantu dan menyumbang untuk membantu keluarga-keluarga yang amat memerlukan sumbangan ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih. Keluarga yang terbaik, mungkin kerjasama ini terus bahkan berlangsung untuk membantu mereka yang memerlukan. Terima kasih banyak-banyak Syarikat Faizah. Ya.
Dan seterusnya kita betul-betul menghargai seperti biasa Syarikat Faizal Sdn Bhd yang sering kali memberikan bantuan yang sangat diperlukan bagi golongan di seluruh negara ini. Saya kira ini satu ekosistem yang sangat baiklah. Pembeli, penyumbang, kita menyumbang kembali. Betul. Dan bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak itu Cak. Terima kasih. Jemput datang lagi lah nanti. Terima kasih ya. Kita mengharapkan juga semoga terus disalurkan ke tabung TV3 bersamamu untuk membantu keluarga-keluarga yang memerlukan. Apatah lagi bukan saja berada di kawasan pedalaman tetapi miskin bandar juga perlu diberikan perhatian. Kita sepertinya akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak luahkan jugalah, nak berkongsi ucapan Hari Natal daripada kalian penonton MHI di TV3. Alhamdulillah, untuk sekarang ni saya lebih selesa daripada yang dulu. Terima kasih kepada TV3. Banyak perubahan dalam hidup saya. Hanya Allah sajalah yang balas budi dan baik. Mudah-mudahan Allah lapangkan lagi lah rezeki, penderma. Kembali semula di Malaysia hari ini. Banyak sekali kita kongsikan hari ini kan. Kongsi rezeki, kongsi informasi. Sambutan kan. Kongsi kegembiraan daripada Francisca Peter tadi. Meriah kan? Meriah. Mel. Dan mungkin hari ini. Betul lah tadi tu. Kan dengan Ilyas sekalipun dia walaupun kat situ lama tapi tetap bersemangat juga walaupun kita masih macam ni. Tapi itulah semangat kita tu. Jadi apa kata kalian kalau ada nak beri ucapan kepada teman-teman kan yang hari ini bercuti dan menyambut Hari Natal, silakan di FB MHI. Kalau tak pun boleh je lah call kita. Betul. Nombornya 0377261603 untuk kita meriahkan lagi sambutan Hari Natal pada tahun ini. Yalah, kita tahu ini tahun yang sangat mencabar buat semua musim perayaan pun sangat berbeza. Jadi mungkin dengan panggilan telefon ini ataupun perkongsian ucapan di MHI di Facebook kita mungkin boleh memberikan keceriaan kepada semua orang, termasuklah kita bertiga kan. Kita pun perlu ceria juga. Kalau segan-segan nak hubungi tak apa, kita ada laman Facebook kita MHI TV3. Anda tinggalkan komen di ruangan komen tu, kita akan bacakan. Ini untuk kita memeriahkan lagi lah semangat kita. Siapa lagi kita ada kalau bukan sesama sendiri, betul tak? Kita dengarkan suara anda. Hari 25 kan? Lagi berapa lagi? 6 hari. 6 hari. Nak masuk 2021. Sekelip mata. Macam mana? Dah 2021. Anda boleh bayangkan? Pasti kalau tahun-tahun sebelum ini kan, kalau kita bahas balik, pastinya hari-hari sebegini dah ada dah perancangan macam apakah azam 2021, azam tahun-tahun ke depan kan. Tapi mungkin untuk tahun ini kita rasanya perkara itu mungkin terlalu kecil skalanya. Kita tak terfikir pun berkaitan dengan azam. Kita fikir macam mana nak mengharungi hari demi hari. Kan? Baik, kabarnya sudah ada. Akhirnya. Mawar merah di talian. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mawar merah. Selamat Hari Natal ya. Kepada mereka yang menyambutnya lah ya. Ya. Kepada mereka yang menyambutnya. Ucapannya bagi semua yang menyambut Hari Natal ni? Okey. Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Natal lah ya kepada semua yang menganut agama Kristian. Ada jagalah SOP yang telah ditetapkan. Betul. So, kita pun tak naklah seronok-seronok lepas tu kita sakit kan. Betul. Apa perancangan Mawar Merah pada musim cuti ni, pada sambutan cuti umum ini? Ada ke mana-mana ke? Hello, Mawar. Ya. Ada ke mana-mana ke pada cuti ni? Cuti ni. Ada rancangan sekejap lagi nak ke pasar. Nak ke pasar? Macam nak buat masak-masak je. Nak masak apa ni? Ni menu ni mesti. Masak apa belum tahu lagi lah. Tahu lagi. Pasar untuk masakan harian je lah ya? Memang hari-hari pergi pasar. Betul-betul. Saya pun bawa balik pasar itu hari. Itu hari. Okey. Baik. Terima kasih Mawar berduri. Okey. Jaga diri. Saya sukalah walaupun pergi pasar pun ceria. Seronok kan? Seronok. Itulah yang kita nakkan. Tapi seronok tau pergi pasar. Suka? Bawa balik. Okey. Dan kalau pergi pasar awak suka
Habis. Pergi ke segmen mana tu? Sayur Oh, ke saya? ikan ke? Saya suka ayam. Ke bahagian ayam. Tak Beli betul. ayam? Okey. Betul Okey, sebab okey. Seni memotong ayam tu tak semua orang ada tau. Tapi mereka yang berada di pasar ni peniaga yang hari-hari buat benda tu, dia macam dah tahu setiap komponen dengan cepat. Jadi contoh kalau kita potong ayam, saya tak tahulah kalau Fatia. Jangan pandang saya macam tu. Saya tak. Okey. Dia satu seni. Okay. Kalau saya yang akan potong, kita perlukan yang tajam tu kan, pisau yang tajam itu semua, parang itu. Kita kena macam belik betul-betul satu-satu baru kita tang gitu kan. Mereka tak ada. Mereka terus pam terus potong 16. Mudah. Itu seni bagi saya dan saya menikmati saat itu. Rajin-rajin nak ke dapur. Rajin ke dapur. Nampak sangat terpegun tu. Jangan judge saya. Betul lah. Kita ada Puan Joanna di talian. Assalamualaikum. Hello. Hello. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat Merry Christmas to my mother. Oh. To my mother actually dia dekat Singapore. Okay, I'm very sad. Kita tak boleh masuk Singapore lagi. Betul. Border belum buka kan. To my mom, I love you. My dad, even though kita tak sama agama, tapi we see good relations. I miss my family, especially during Christmas. Selalunya hari raya pun orang akan datang ke JP, tapi not all this time. Yang keadaan COVID kan. Sorry, Mom. This year, Mom tak dapat rasa rendang saya. But I love you, Mom. I love you, Mom and Dad. Baik. Kita mungkin nanti insya-Allah kalau bila berakhirnya dah buka putus badan, kita doakan yang terbaik. Puan Joanna, mungkin nama ibu, boleh sebut nama ibu, nama ayah? My mother, okay, my father is Frederick. My mom is Linda. Ucapan dari saya keluarga, anak-anak cucu, Mom, semua sihat di sini. Kita pun selalu call dia, cuma Daddy cuma ada sakit-sakit sikit lah. InsyaAllah walaupun tak dapat jumpa in person, but I always call you, Mom. I miss you. InsyaAllah kalau border buka, kita akan berjumpa lagi. Cucu-cucu, you semua rindukan you, Mom. Merry Christmas to all of you down there. Puan Joanna kekal kuat ya. Ya, terima kasih. Maksudnya itu satu kerinduan yang sangat menebal kan. Bila kita rasa dekat je Singapura tu, tapi kan disebabkan sempadan negara, itu sebenarnya masih lagi ramai yang menantikan untuk berjumpa dengan insan yang tercinta. Disebabkan COVID ini, semuanya masih lagi perlu menanti dengan sabar. Saya kira ini satu sisi yang berbeza sebab sekarang kalau dulu kita pernah juga berdepan dengan masalah ni, tidak boleh merentas negeri untuk beberapa bulan kan. Kita pun rindu untuk pulang ke kampung. Kita sendiri mengalami perasaan tersebut. Tapi sekarang ini kita dah boleh pulang ke kampung masing-masing. Cuma sekarang untuk mereka yang menghadapi situasi sebeginilah, tidak boleh merentas negara sempadan, walaupun Singapura itu hanya dibezakan dengan jambatan sahaja kan. Kita doakan yang terbaik, semoga adanya sinar harapan nanti. Kita doakan. Kita panggil yang seterusnya di talian. Selamat pagi, Cik Baka. Hello, Cik Baka. Selamat pagi. Cik Baka kat mana ni? Saya ada kat rumah ni. Kuala Lipeh. Okey, rumah kat Kuala Lipeh ya? Kuala Lipeh. Kuala Lipeh. Ucapannya Cik Baka. Ucapannya silakan. Ucapan selamat hari Natal pada kawan saya dan beragama Kristian. Semoga sihat sentiasa. Oh, dengar. Tengok TV ke Cik Baka? Dengar suara ni. Okey, Cik Baka jaga diri. Terima kasih ucapannya. Terima kasih ucapan. Okey, itu dia. Itu antara sebahagian mewakili lah Malaysia. Kan ada yang kepada teman, ada yang kepada ibu bapa. Ada yang nak menjalankan rutin harian kehidupan pasar tadi tu, sempat juga memberikan ucapan. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Selamat bercuti kita ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia dan selamat Hari Natal kepada mereka yang menyambutnya. Jaga diri ya cuti ni. Selamat Hari Natal. Esok kita bawakan topik berkenaan penyakit Bell palsy. Saya kira minggu depan. Minggu depan, maaf lagi. Minggu depan. Minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Esok cuti. Jadi kau tolak tepi semua yang dah diberi, aku tetap hargai. Tapi ku pasti apa yang jadi semua luar janji. Bukannya ku tak terima takdir, tapi bila ini akan berakhir,
Kita semua dibenci, kita semua dijuri, kita semua diuji, hari-hari tak berhenti. Mau atau tidak, takkan boleh tolak. Ini takdirku, tak minta, takkan boleh elak. Sumpah ku mengerti, perasaan dibenci, tak mampu menepi soal hati, jadi kau tolak tepi. Semua yang dah diberi, aku tetap hargai, tapi ku pasti apa yang jadi semua luar janji. Bukannya kau tak terima takdir, tapi bila ini akan berakhir.